Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Bagi murid-murid yang baru datang ke channel cikgu, cikgu harapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan murid-murid kepada cikgu, agar cikgu dapat menghasilkan karya video PDPC yang lebih menarik pada masa akan datang. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah yang bertajuk Meneladani Sifat Tabligh. Meneladani Sifat Tabligh. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan dan mempelajari apakah maksud tabligh, iaitu sifat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita akan bincangkan dan mempelajari apakah keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, apakah kepentingan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Baiklah murid-murid, sifat wajib bagi Nabi terbagi kepada 4. Yang pertama, siddiq, benar. Yang kedua, amanah, jujur. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, bijaksana. Pada hari ini kita akan memperincikan dan mempelajari sifat Nabi yang ketiga, iaitu sifat tabligh. Perkara pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah maksud tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihissalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Untuk pengetahuan murid-murid, Nabi Muhammad SAW ketika umur baginda 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama. Sejak daripada peristiwa itu, maka bermulalah tugas Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, iaitu menyampaikan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah, iaitu menyampaikan ajaran Islam, walaupun menerima tentangan yang hebat daripada kaum musyrikin dan ahli keluarganya sendiri. Oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu meneladani dan mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW ada bersabda yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayah." Cikgu ulang sekali lagi. "Ballighu anni walau ayah." Rawahu Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Riwayat Bukhari. Maksudnya di sini, kita perlu menyampaikan perkara-perkara kebaikan walaupun dengan sepotong ayat. Contohnya, marilah kita menjaga kebersihan. Itu sudah dikira sebagai kita menyampaikan sesuatu ajaran yang baik kepada orang lain. Jelas ya murid-murid? Baiklah, seterusnya murid-murid, cikgu akan terangkan keunggulan dan kehebatan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa keadaan dan peristiwa.
Yang pertama ketika dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia. Untuk pengetahuan murid-murid, setelah Nabi menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira, Allah Taala telah memerintahkan Nabi supaya menyampaikan segala apa yang diperintahkannya kepada orang ramai. Maka bermulalah dakwah Nabi. Dakwah yang pertama Nabi lakukan dengan secara rahsia, iaitu menyampaikan dakwah kepada orang yang terdekat sahaja. Jadi pada ketika itu, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat baginda, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah telah memeluk Islam. Jadi apa cabaran yang Nabi perolehi semasa dakwah secara rahsia ni? Ada yang tidak menerima dakwah Nabi. Contohnya Abu Talib, bapa saudaranya sendiri, tidak mahu menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa tindakan Nabi? Nabi memikul segala tanggungjawab amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, iaitu untuk menyampaikan ajaran ini dengan tidak berputus asa. Baik, keadaan yang kedua adalah semasa peristiwa di Bukit Safa. Semasa peristiwa di Bukit Safa. Perkara ini berlaku apabila Allah SWT telah perintahkan Nabi supaya berdakwah secara terbuka. Maka Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa, menyeru penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cabaran yang Nabi dapat? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarga baginda. Itu cabaran yang Nabi perolehi ketika mana Allah SWT perintahkan supaya dakwahnya dilakukan secara terbuka. Termasuklah Abu Lahab, seorang pakciknya juga, yang selalu menyakiti baginda Rasulullah SAW. Jadi apa tindakan yang Nabi lakukan? Nabi sabar, Nabi tenang menghadapi segala cabaran yang diperolehinya. Akan tetapi Nabi bukan sahaja tenang, Nabi merancang bagaimana hendak melaksanakan strategi dakwah yang lebih berkesan. Itu tindakan Nabi. Nabi bukan setakat tenang, relax saja. Nabi fikir bagaimana nak meluaskan dakwahnya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, iaitu peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Ini adalah salah satu strategi Nabi. Nabi cuba mengembangkan ajaran Islam di luar kota Mekah, iaitu di Taif. Jadi apa yang berlaku di Taif? Di Taif, Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Itu dia cabaran yang Nabi perolehi semasa di Taif. Mereka 100% menolak akan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa tindakan baginda? Baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas apa yang penduduk Taif buat itu dengan kekasaran. Begitu mulianya hati Nabi. Nabi tak membalas pun segala kekasaran yang dilakukan oleh penduduk Taif, walaupun keadaannya Nabi berdarah kerana dilempar batu. Nabi tetap sabar dalam menghadapi ujian-ujian ini. Jadi Nabi terus berfikir bagaimana cara untuk menyampaikan dakwahnya secara terbuka dan berkesan. Perkara yang keempat, Nabi telah berdakwah dengan penulisan. Dakwah dengan penulisan. Pada masa Nabi tidak ada teknologi dalam perhubungan. Tidak ada media sosial. Jadi Nabi tulis
surat untuk menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Baginda tulis surat. Baginda tulis surat, kemudian baginda memerintahkan seorang sahabat pergi ke negara tersebut untuk mengirimkan surat yang baginda tulis. Apa yang Nabi dapat? Apa cabaran yang Nabi dapat dalam strategi ini? Sebahagian besar raja-raja menolak ajaran Islam dan ada yang mengancam memerangi umat Islam. Antara ada 5 negara ni, Nabi utus surat, 4 menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, apa tindakan Nabi? Tindakan Nabi ketika itu, Nabi meneruskan juga dakwahnya dan terus memperkukuhkan Islam di Madinah. Baiklah murid-murid, itu dia contoh-contoh peristiwa dan keadaan Nabi ketika Nabi menyampaikan dakwahnya. Jadi apa yang murid-murid dapat lihat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ni? Susah ke senang? Secara keseluruhannya, Nabi sukar dalam menyampaikan dakwahnya. Walaupun sukar, Nabi tetap cekal dan tidak berputus asa dalam menyampaikan ajaran agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mendapat tentangan yang hebat di kalangan kaum musyrikin Arab dan ahli keluarganya sendiri. Baik murid-murid, apakah kepentingan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat tabligh? Sifat tabligh yang hebat ini, apakah kepentingannya? Kepentingannya adalah yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Agama Islam tersebar luas. Bukan saja di Kota Mekah, bahkan tersebar ke Madinah dan ke seluruh negara. Termasuklah kita pada hari ini mendapat nikmat ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala berkurangan di Kota Mekah pada ketika itu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Selepas Nabi menyampaikan dakwah-dakwah yang diperintahkan oleh Allah Taala, akhlak mulia dapat diterapkan di kalangan masyarakat Arab. Yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dapat dihapuskan. Amalan jahiliah seperti menilik nasib dapat dihapuskan. Menilik nasib ini merupakan satu amalan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Maka setelah datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka amalan-amalan tersebut telah banyak dihapuskan. Baiklah murid-murid, rumusan dan kesimpulan yang kita dapat pelajari pada hari ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas baginda dalam menyampaikan ajaran agama Islam supaya ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan oleh semua masyarakat. Nabi ada berpesan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Maka kita berazam, bermula daripada hari ini, kita akan sampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah. Baik, murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan,
murid-murid dapat memahami dengan jelas pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.